Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, pada hari ini cikgu cuti, tapi cikgu usahakan juga sebab cikgu ada urusan di hospital. Okay, boleh nampak Okay, untuk pada hari ini kita akan belajar berkenaan dengan cikgu akan masuk terus bab 2, biologi sel dan organisasi sel. Okey. Nanti cikgu share slide ni dekat dalam Telegram. Okey. Untuk tajuk bab ni, apa yang penting awak kena tahu adalah struktur dan fungsi sel. Sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Okey, kita tengok satu persatu Boleh kelas Alright. Okey. Juga akan usahakan supaya awak benar-benar dapat belajar dengan baik pada hari ini. Cikgu ada urusan di hospital pada hari ini Okey, kita teruskan. Bab 2, biologi sel dan organisasi sel. Okey, bab ni sangat penting awak kena fahamkan betul-betul, dan dalam bab ni juga awak akan ada PBD project. Nanti cikgu akan post dalam Telegram juga. Okey, kita teruskan belajar pada hari ini. Kita tengok slide yang pertama. Okey kelas, struktur dan fungsi sel juga akan cover pada pagi ni. Struktur dan fungsi sel 2.1. Okey, yang mana awak dapat lihat dalam skrin yang cikgu paparkan ni, terdapat dua sel sebelah kiri cikgu sel apa? Okey, awak jawab Z sel sebelah kiri cikgu bentuk lebih kurang bulat tu adalah sel haiwan. Awak dah familiar sebenarnya ni, sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Awak dah belajar masuk form 3. Okey, sebelah kanan cikgu adalah sel tumbuhan. Okey, kita tengok lagi. Kelas. Okey, komponen macam mana cikgu nak alih? Okey, komponen dan sel haiwan dan sel tumbuhan. Apa yang ada dalam sel haiwan dan juga sel tumbuhan kelas Okey, awak tengok. Okey, yang pertama mitochondrion. Ni sel-sel yang ada, komponen penting yang ada dalam sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Mitochondrion, centriole, jasad Golgi. Centriole dia hanya ada pada sel haiwan sahaja. Okey, jasad Golgi, membran plasma, lysosome, nukleus, ribosome, dan last sekali jalinan endoplasma. Jalinan endoplasma ada dua, iaitu jalinan endoplasma kasar dan juga jalinan endoplasma licin. Kelas Okey. Alright, kita tengok seterusnya satu persatu. Kita tengok dulu sel haiwan. Okey, dalam gambar rajah ni ada sel haiwan kelas. Ada sel haiwan yang mana sel haiwan ni, okey, yang sel haiwan ni kita tengok komponen-komponen utama yang ada pada sel haiwan. Okey, yang paling penting adalah nukleus kelas. Okey, awak tengok dekat gambar rajah ni, dekat tengah-tengah ni ada nukleus nukleus ni, dalam nukleus ada nukleolus. Dalam nukleolus itulah yang ada kandungan genetik, DNA. Nanti kita cerita satu persatu lagi. Cikgu just go through by surface sahaja Okey, lysosome kelas. Lysosome yang ni, sekejap cikgu ubah pen sikit. Lysosome. Okey, back. Lysosome. Kita tengok lysosome. Okey, lysosome. Okey, lysosome yang bulat-bulat ni, tu lysosome. Cytoplasm yang bintik-bintik. Awak dah biasa cytoplasm kan? Yang bintik-bintik ada dalam sel. Okey, mitochondrion. Mitochondrion yang ni
Okey, centriole yang bulat, yang bentuk rod ni centriole. Jasad Golgi yang warna pink ni. Okey. Ribosome yang ni bintik-bintik hitam yang besar sikit. Okey, membran plasma permukaan luar bagi sel, jalinan endoplasma licin dengan jalinan endoplasma kasar. Yang ni yang paling utama, yang paling nampak perbezaan dia. Bezanya apa? Bezanya adalah jalinan endoplasma kasar dia mesti ada ribosome kelas. Ribosome. Cikgu, ribosome. Mesti ada ribosome. Dekat JEK. Kita panggil ringkasan dia adalah JEK kelas. JEK. Awak boleh tengok kat situ. Dekat jalinan endoplasma kasar mesti ada ribosome. Dekat jalinan endoplasma licin tak ada ribosome kelas. Alright, kita teruskan. Slide seterusnya, kita tengok satu persatu mitochondrion. Apa yang penting untuk mitochondrion yang awak kena tahu ciri-ciri mitochondrion dan juga fungsi mitochondrion. Okey, apa yang cikgu tunjuk kat sini adalah ni adalah apa nama? Dia punya gambaran apabila di bawah mikroskop. Ni adalah gambaran apabila di bawah mikroskop. Bila kita tengok dalam mikroskop, dia punya gambar rajah dia lebih kurang macam tu. Okey kelas. Komponen utama mitochondrion, komponen sel berbentuk rod ataupun sfera, terdiri daripada dua lapisan. Yang ni awak kena pasti. Dua lapisan iaitu membran luar yang licin dan membran dalam yang berlipat-lipat. Yang berlipat-lipat ni yang nampak garisan-garisan ni. Boleh kelas Okey, seterusnya yang paling penting awak kena tahu mengandungi enzim yang terlibat dalam respirasi sel. Maknanya dalam mitochondria ni ada enzim yang terlibat dalam proses respirasi sel. Jadi kita tengok apakah fungsi mitochondrion. Boleh, semua boleh sebab benda ni semua awak dah belajar lebih kurang dalam sains tingkatan 3, cuma yang ni lebih detail. Kita tengok satu persatu apa fungsi komponen-komponen penting dalam sel haiwan. Boleh kelas Alright, kita tengok fungsi mitochondrion. Ni paling penting fungsi dia. Boleh tengok fungsi mitochondrion adalah tapak penjanaan tenaga melalui proses pengoksidaan glukosa semasa respirasi sel. Maknanya mitochondria ni kelas adalah fungsi utama dia adalah untuk menjana tenaga ataupun menghasilkan tenaga. Dalam mitochondria ni tugas utama dia adalah hasilkan tenaga melalui proses apa? Melalui proses pengoksidaan glukosa. Maknanya tenaga tu dihasilkan apabila bila melalui proses pengoksidaan glukosa. Pengoksidaan glukosa ni apa kelas? Bila kita makan kan, bila kita makan kita akan ada kandungan glukosa dalam makanan kan. Kandungan glukosa tu akan dioksidakan. Pengoksidaan glukosa tu berlaku semasa proses respirasi sel. Apa tu respirasi sel? Respirasi sel tu berlaku dalam organisma hidup melakukan proses. Bila kita proses respirasi ni adalah hasilnya adalah untuk mendapatkan tenaga. Dalam bentuk apa? Kita tengok sekejap lagi. Dalam bentuk ATP. Maknanya tenaga yang dihasilkan oleh mitochondria ni adalah dalam bentuk ATP. Adenosina triphosphate. Maknanya bila soalan tanya apakah tenaga apakah rupa bentuk tenaga yang dijana oleh mitochondrion, itu adalah dalam bentuk ATP. Maknanya tenaga yang dijana dalam mitochondrion adalah dalam bentuk ATP. Untuk digunakan untuk apa kelas? Untuk digunakan oleh sel. Sel apa yang banyak mengandungi mitochondria ni adalah sel yang menggunakan tenaga, yang banyak menggunakan tenaga. Contoh, cikgu teruskan bagi tahu awak supaya awak mudah faham. Contohnya otot. Dekat otot ni banyak berlakunya pergerakan.
Bila banyak berlakunya pergerakan, sel otot memerlukan tenaga. Okey kelas, seterusnya. Central. Yang ni cikgu kata tadi, central yang berbentuk rod Central yang berbentuk rod. Okey, cikgu zoomkan, boleh tak zoom? Tak nak zoom Awak dah nampak cikgu rasa. Okey, central hanya ada pada sel haiwan kelas. Struktur silinder kecil yang wujud secara berpasangan dalam sel haiwan. Apa maksud dia wujud secara berpasangan? Dia akan ada di hujung kutub bertentangan. Apa maksud kutub bertentangan kelas? Dalam ni dalam sel haiwan. Dalam sel haiwan dia akan ada dekat hujung satu atas, hujung satu lagi bawah. Tu maksudnya berpasangan. Faham tak kelas? Maknanya struktur silinder kecil ni yang wujud secara berpasangan sel haiwan, satu duduk kat kutub atas, satu lagi duduk kat kutub bawah. Tu maksudnya berpasangan. Boleh kelas Alright, kita teruskan. Okey. Okey, kita tengok. Okey, lagi apa fungsi dia? Terdiri daripada susunan microtubule kompleks. Maknanya dalam silinder kecil ni terdiri daripada susunan microtubule kompleks. Alright, kita teruskan. Tidak wujud dalam sel tumbuhan. Tadi cikgu dah cerita. Okey, kita seterusnya. Dah kan? Apa fungsi centriole yang kita bincang tadi? Fungsi centriole adalah untuk, apakah fungsi centriole ni? Dia punya gambaran dia. Fungsi centriole adalah untuk membentuk gentian gelendung. Yang ni awak akan belajar semasa tajuk mitosis dengan meiosis. Membentuk gentian gelendung semasa pembahagian sel dalam sel haiwan. Sebab tu ni adalah untuk sel haiwan sahaja kelas. Hanya untuk sel haiwan sahaja. Kena ingat, ni adalah untuk sel haiwan sahaja. Maknanya dalam sel haiwan sahaja ada centriole. Okey, seterusnya kelas. Jasad Golgi. Jasad Golgi kelas, yang dalam gambar rajah tadi awak nampak. Tengoklah cikgu. Awak nampak jasad Golgi yang warna pink tadi kan? Okey. Ni rupa dalam gambar rajah cikgu bagi ni. Tu jasad Golgi. Okey, terdiri daripada satu timbunan kantung pipih selari yang setiap satunya dilapisi oleh membran unit tunggal. Maknanya jasad Golgi ni, apa yang ada pada jasad Golgi, ada timbunan kantung pipih. Maknanya dalam bentuk macam jaring-jaring gitu kan. Bukan jaring, dalam bentuk macam jalur-jalur macam tu. Bentuk sebiji dalam gambar rajah ni. Okey. Lepas tu membran baru ditambah pada satu hujung jasad Golgi dan vesikel digentingkan dari hujung yang satu lagi. Maknanya dia bersambung. Ni nak menunjukkan bahawa jasad Golgi ni bersambung sampailah ke hujung satu lagi menghampiri lapisan luar. Okey, yang penting awak kena tahu fungsi utama jasad Golgi adalah yang ni yang penting memproses. Memproses, mengubah. Ni yang penting awak kena tahu. Dia ada 3 ke 4 ni. Memproses, mengubah, suai, membungkus dan mengangkut bahan kimia seperti protein, karbohidrat, glycoprotein ataupun glycoprotein tu apa? Gabungan karbohidrat dengan protein. Okey. Maknanya fungsi jasad Golgi ni ada 4 memproses satu, mengubah suai dan membungkus dan mengangkut bahan kimia. Daripada mana? Daripada dalam sel ke luar sel. Tu yang lebih tepat dia. Boleh kelas? Tu jasad Golgi. Okey, kita tengok.
membran plasma yang paling luar sekali kelas. Membran plasma yang ni dah biasa awak belajar, membran plasma. Okey, yang dah biasa belajar ni, membran luar yang menyeliputi keseluruhan kandungan sel. Yang ni penting walaupun awak dah biasa belajar, yang ni awak akan lebih terperinci akan belajar dalam tajuk sel, organisasi sel ni. Sebab nanti awak akan belajar pergerakan bahan merentasi membran. Okey, apa dia punya struktur membran plasma ni dibina daripada apa? Yang pertama dibina daripada protein dan juga fosfolipid. Yang ni awak akan belajar. Lapisan fosfolipid ni dia ada 2 lapisan, yang mana kita panggil dui lapisan fosfolipid. Okey, ciri-cirinya adalah selaput nipis dan kenyal, bersifat telap memilih. Apa maksud bersifat telap memilih? Ataupun kita panggil separa telap. Separa telap ni sama dengan maksud telap, bersifat telap memilih. Sebab apa? Sebab dia hanya membenarkan sesetengah bahan sahaja merentasi membran tersebut. Boleh faham Okey. Kalau tak faham, awak chat dengan cikgu kat Telegram. Okey. Okey, fungsi utama. Tadi cikgu dah terangkan sedikit fungsi membran plasma. Yang pertama, mengasingkan kandungan sel daripada persekitaran luar. Maknanya membran plasma ni penting untuk kita asingkan persekitaran dalam dan juga luar sel. Maknanya sebagai barrier ataupun sebagai penghalang daripada persekitaran luar. Yang kedua, yang ni yang cikgu cerita tadi, mengawal pergerakan bahan ke dalam dan ke luar sel. Maknanya tugas utama membran sel ni dia kawal keluar masuk bahan daripada dalam ataupun daripada luar nak masuk ke dalam sel. Alright, yang ketiga, membenarkan pertukaran nutrien, gas respirasi dan bahan buangan antara sel dan persekitarannya. Maknanya membran plasma lah yang paling utama yang mengawal yang pertama mengawal pertukaran nutrien, gas respirasi dan juga bahan buangan termasuk bahan kumuh. Alright, seterusnya lysosome. Okey, lysosome yang tadi kita nampak bentuk sfera kan, ataupun bentuk bulat dalam gambar rajah tadi. Dia kantung sfera kecil yang diseliputi oleh membran tunggal. Okey, mengandungi enzim. Awak kena ingat, dalam lysosome ni mesti ada satu enzim yang kita panggil lysosome. Apa tugas lysosome? Adalah untuk berlakunya proses yang tugasnya adalah untuk enzim pencernaan. Kelas tugas enzim lysosome ni adalah untuk berfungsi untuk dalam proses pencernaan. Boleh kelas Okey. Okey, seterusnya komponen apa lagi awak kena tahu? Yang tadi apa fungsi lysosome? Fungsi lysosome ialah menghidrolisis. Apa maksud menghidrolisis? Menghidrolisis adalah kita nak mencernakan atau menghancurkan molekul organik kompleks. Maknanya dalam bentuk kompleks seperti protein, asid nukleik dan lipid. Boleh kelas? Maknanya nak pecahkan molekul yang kompleks, yang besar ni. Contohnya protein, asid nukleik dan lipid. Alright. Okey, kita tengok lagi. Selain daripada menghidrolisis molekul, dia akan menguraikan bakteria dan komponen sel yang rosak. Maksudnya, sekiranya ada komponen sel yang rosak dalam sesuatu sel, dalam badan sel, lysosome ni lah akan main peranan untuk uraikan bakteria dan uraikan bakteria tersebut dan bebaskan ke persekitaran luar. Okey, kita tengok ni yang paling utama, nukleus kelas. Nukleus komponen paling besar dalam sel iaitu nukleus. Yang ni dah awak dah common dah biasa. Apa yang ada dalam nukleus, membran nukleus,
Yang struktur yang ni awak tak biasa. Membrane nukleus. Maknanya nukleus tu sendiri ada membrane, ada lapisan luar dia meliputi. Dan dalam nukleus tu pun ada nukleoplasma. Maknanya kandungan dalam nukleus tu ada nukleoplasma, dan dalam nukleus lagi ada nukleolus. Dalam nukleolus lah yang mengandungi kandungan DNA, yang mengandungi kromatin, yang mengandungi kromosom. Okey, komponen yang paling besar dalam sel. Komponen yang paling besar dalam sel. Sekejap. Tak gerak slide cikgu sekejap. Okey, berbentuk sfera, padat dan dilingkungi membran nukleus yang mempunyai liang. Nukleus mengandungi kromosom, nukleolus dan nukleoplasma. Sama saja. Okey, apa fungsi dia? Fungsi ni awak dah belajar daripada tingkatan 3 lagi. Mengawal segala aktiviti sel kan. Tapi kita belajar lagi detail. Apa lagi fungsi selain daripada mengawal segala aktiviti sel? Mempunyai kromosom yang mengandungi asid deoksiribonukleik. Okey, apa maksud DNA itu? Asid deoksiribonukleik yang mengandungi kandungan genetik. Okey, yang menentukan ciri sel dan juga fungsi metabolisme selain daripada kandungan genetik tadi. Alright, tadi kita dah tengok komponen-komponen sel haiwan. Ada lagi yang belum kita tengok, ribosom. Tadi cikgu cerita ribosom yang ada pada endoplasmik, jalinan endoplasmik kasar. Okey, awak tengok dekat jalinan endoplasmik kasar ni kelas, dia akan ada ribosom. Apa tu ribosom? Granul kecil, padat dan berbentuk sfera, yang berbentuk hitam tu. Yang bintik-bintik hitam yang ada pada jalinan endoplasma kasar. Boleh kelas Okey, kita teruskan. Terdiri daripada protein dan asid ribonukleik RNA. Tadi DNA, deoksiribonukleik acid. Yang ni asid ribonukleik. Yang mana penting ribosom ni, yang ni dah cerita tadi, yang ada pada jalinan endoplasma kasar, wujud bebas dalam cytoplasm. Maknanya dia selain daripada ada pada jalinan endoplasma kasar, dia juga ada pada ribosom. Dia juga ada pada cytoplasma. Maknanya ada pada cytoplasma. Alright, kita tengok apakah fungsi ribosom. Yang ni penting Apa fungsi ribosom? Fungsi utama ribosom adalah, yang awak kena ingat adalah tapak sintesis protein. Tapak sintesis protein maknanya tapak untuk hasilkan protein kelas. Tapak untuk hasilkan protein. Maknanya badan kita hasilkan protein adalah hasil daripada sintesis di mana? Di ribosom. Okey, tadi kita cerita jalinan endoplasma. Okey, kita nak tengok jalinan endoplasma terdiri daripada sistem rongga ceper berlipat yang bersambungan. Membran jalinan endoplasma membentuk jalinan berterusan dengan membran nukleus. Okey, terdapat dua jenis jalinan endoplasma. Jalinan endoplasma kasar dan juga jalinan endoplasma licin. Okey, jalinan endoplasma kasar, cikgu cerita tadi, mesti ada ribosom yang melekat pada permukaannya. Jalinan endoplasma licin tidak mempunyai ribosom. Itu je ciri perbezaan antara dua jalinan endoplasma kasar. Maknanya dekat jalinan endoplasma kasar ada ribosom. Awak kena ingat. Alright. Okey, seterusnya apa fungsi dia? Apakah fungsi sistem jalinan endoplasma kasar? Fungsinya adalah untuk proses pengangkutan. Sistem pengangkutan bahan dalam sel. Sistem pengangkutan bahan dalam sel. Maknanya untuk proses pengangkutan bahan dalam sel, jalinan endoplasma kasar lah yang akan main peranan. Okey, lagi kita tengok menyediakan permukaan luas untuk pelekatan enzim dan tindak balas biokimia. Maknanya dia sebagai tempat untuk pelekatan enzim dan juga tindak balas biokimia. Tindak balas kimia dalam
sel. Alright. Okey. Jalinan endoplasma kasar mengangkut protein. Ni yang utama. Jalinan endoplasma kasar mengangkut protein yang disintesis kat mana? Yang disintesiskan oleh ribosom. Ribosom sintesis protein, protein pun diangkut oleh jalinan endoplasma kasar. Apa fungsi jalinan endoplasma licin? Fungsi jalinan endoplasma licin adalah untuk fungsi endoplasma licin adalah untuk mensintesis dan mengangkut gliserol dan lipid. Mensintesis dan mengangkut gliserol dan lipid secara menjalankan detoksifikasi mana juga tak nampak. Mendetoksifikasikan dadah dan hasil sampingan metabolism. Okey. Maksudnya dia neutralize lah, mudah detoksifikasi ni, dia nyah detoksifikasi ni dia menetraliskan dadah ataupun hasil sampingan metabolisme. Okey. Itu bagi jalinan endoplasma licin. Sintesis dan angkut gliserol dan juga lipid serta menjalankan detoksifikasi. Dadah ni apa? Dadah yang masuk dalam badan kita lah. Ubat-ubatan ke apa kan. Okey. Ataupun hasil sampingan metabolism. Okey, dah dalam masa 26 minit dah. Cikgu dah terangkan sel haiwan kelas Cikgu dah terangkan sel haiwan. Sekarang ni kita nak fokus okey, untuk sel haiwan cikgu akan sambung sekejap lagi Okey, kita berehat dulu sekejap dalam 5 minit. Nanti cikgu akan sambung struktur-struktur dalam sel haiwan. Nampak tak? Cikgu duduk dekat bawah pokok ni. Dalam pokok ni ada sel tumbuhan kan. Nanti kita cerita sekejap lagi. Kita cikgu stop dulu sekejap 5 minit. Okey.